مستقيما وهداية نسأل الله ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك والهم الملائكة المقربين وخلصنا من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرارك رب اشرح لنا صدرنا لساننا ونحمد لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekian. Khatimatun Nas'alullaha husnaha. Bermula segala uzur sembahyang jamaah banyak. Pertama ialah hujan yang membasahkan kain. Bersalahan hujan yang tiada membasahkan dengan bahawa ada ia ringan. Yang tidak lebat. Atau boleh berjalan tempat teduh. Dan titik air atap rumah pada jalan uzur juga. Bermula segala uzur sembahyang jamaah banyak dan bermula uzur sembahyang jamaah mana uzur yang menyebabkan tak boleh datang sembahyang jamaah. Dengan maknanya apabila ada keuzuran yang lagi akan datang sebutnya, maka tidak jadi fardu kifayah di atas orang yang ada keuzuran. Artinya tidak adalah sunat muakkad bagi orang yang ada keuzuran. Jadi maknanya uzur ini ialah sebab-sebab yang menggugur akan tuntutan sembahyang berjamaah. Dengan maknanya kalau sembahyang jemaah itu kalau kita mengikut kayu mengatakan sembahyang jemaah itu adalah hukumnya sunat muakkad. Maka apabila ada uzur pada seorang, maka tidak ada makruh sembahyangnya seorang diri dekat rumah. Kalau kita mengikut kaum yang mengatakan sembahyang jamaah itu adalah fardu kifayah, maka siapa yang sekiranya kalau ada keuzuran, maka lepaslah daripada kewajipan fardu kifayah. Habis itu uzur tu pulanya uzur sembahyang jemaah, uzur pada boleh meninggalkan sembahyang jemaah itu ada kalanya umum, ada kalanya uzur yang khas. Uzur yang khas ialah uzur yang tertentu pada keseorangan-keseorangan. Orang ni uzur, yang lain tidak uzur. Itu dikatakan uzur yang khas. Seperti kita yang sakit, orang lain tak sakit. Kita yang uzur, yang lain tak uzur. Itu tentu pada seorang-seorang. Ada kalanya uzur itu ialah uzur yang am. Seperti berlaku banjir, seperti berlaku penyakit COVID yang terlepas. Itu dikatakan uzur am. Maka sekiranya kalau ada uzur khas atau uzur am, maka lepaslah seorang itu daripada tuntutan sembahyang berjamaah. Dan satu lagi untuk jadi maklumat bahasanya uzur sembahyang jemaah ini suatu benda yang ialah sama dengan uzur meninggalkan sembahyang jemaah. Uzur pada sembahyang berjamaah sama dengan uzur pada sembahyang Jumaat. Dengan maknanya apabila ada uzur yang lagi akan datang disebut, harus bagi seorang itu tidak datang, tidak berdosalah, tidak haramlah bagi seorang itu datang sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat.
Kalau uzur itu uzur yang am, mana di suatu kampung itu ada banjir ke masalah, maka jadi pada ketika banjir itu ialah dikatakan uzur yang am, maka tidak wajiblah jemaat di atas penduduk di suatu tempat yang ditimpai oleh banjir. Begitu juga uzur seperti penyakit wabak, penyakit COVID yang telah lepas, itu dikatakan uzur yang am. Maka sekiranya penduduk di suatu tempat sekiranya ditipai oleh wabak masalan, maka tidak wajib di atas mereka bersembahyang Jumaat. Hanya wajib sembahyang Zuhur kat rumah masing-masing. Dia jadi kira sama uzur yang uzur pada sembahyang Jumaat dan uzur pada sembahyang jamaah itu kira sama. Katanya bermula segala uzur sembahyang jamaah, uzur yang membolehkan tinggal sembahyang jamaah banyak. Jadi maknanya apabila ada uzur di sini, tak payah kita datang ke tempat sembahyang berjamaah. Tetapi ada juga di setengah-setengah tu dia nak datang sembahyang berjamaah di surau di masjid tu tak boleh dengan sebab ada uzur. Tetapi tak menafi sekiranya kalau tak boleh pergi sembahyang jemaah di masjid di surau, tetapi boleh dia nak sembahyang berjemaah bersama anak isteri dia kat rumah, maka bolehlah dia nak sembahyang jemaah kat rumah tu. Bukan katanya apabila uzur itu uzur sekadar nak pergi kepada surau masjid tu tak boleh. Tetapi kalau nak sembahyang jemaah kat rumah bersama anak isteri dia, bersama anak buah dia kat rumah, maka sembahyanglah jemaah itu kat rumah. Sekiranya kalau nak sembahyang jemaah kat rumah pun tak boleh, itu dikira katanya uzur juga. Uzur itu dia katanya banyak perkara. Pertama daripada beberapa perkara, beberapa uzur yang banyak itu ialah hujan. Hujan dia katanya yang membasahkan kain, yang maksudnya pakaian. Hujan yang membasahkan kain, yakni pakaian. Jadi hujan ialah tak kiralah hujan waktu siang ke atau hujan ini waktu malam. Hujan pada waktu malam ke atau hujan pada waktu siang. Dan juganya sama dengan hujan itu salji pun sama juga. Hujan tak turun tetapi turunnya salji, sekiranya kalau kita berjalan pergi kepada tempat sembahyang jemaah itu akan membasahkan pakaian kita. Sama dengan hujan tu salji. Dia katanya hujan dikait hujan turun yang membasahkan kain, yang membasahkan pakaian. Hujan sakak mana katanya hujan yang jadi uzur pada meninggalkan jamaah dan Jumaat, ialah hujan yang membasahkan akan pakaian. Walaupun kita katanya ada benda yang boleh memayungkan, ada umpama payung sekalipun, sekiranya kalau kita berpayung pergi kepada masjid, kepada surau untuk berjamaah, itu akan membasah juga akan pakaian kita. Jadi pendek katanya kembali kepada kesusahan. Sebab uzur-uzur kesemuanya itu kembali kepada apabila ada kesusahan untuk nak pergi sembahyang berjamaah. Semuanya segala uzur-uzur yang lagi akan datang sebut, hujan sendiri dan yang kedua yang tiga, semuanya terpulang kepada ada kesusahan, ada masyakkah apabila kita hendak pergi kepada sembahyang jamaah. Maka setengah daripada kesusahannya ialah turun hujan yang membasahkan pakaian. Walaupun kita ada umpama payung masalan,
Dan kita boleh berpayung berjalan di tengah-tengah hujan, itu sekiranya kalau berpayung pun akan membasah juga pakaian sebab hujan itu lebat. Maka dikira katanya uzur juga. Bersalahan hujan yang tiada membasahkan. Hujan yang tidak membasahkan pakaian. Hujan turun tetapi tidak membasahkan akan pakaian. Dengan bahawa ada ia hujan tu ringan, tidak lebat. Hujan ritik-ritik saja, hujan yang tidak lebat. Sekiranya kalau kita berjalan pergi kepada tempat berjemaah itu tidak membasahkan pakaian, jadi pendek katanya tidak ada kesusahan dengan sebab turun hujan itu. Jadi pakaian kita tu tak jadi basah, sekadar lembab-lembab sikit-sikit tu biasalah. Maka itu tak dikira kata uzur. Atau boleh berjalan tempat teduh. Maksud teduh di sini maknanya tak kena hujan. Maksud teduh di sini ialah tak kena hujan. Bukan maknanya ada payung tu, bukan. Maksud di sini apa dia? Boleh berjalan tempat teduh. Mana kita contohnya apabila hujan tu memanglah lebat, tetapi lorong yang kita nak berjalan pergi kepada masjid tu ada bumbung kemasalan. Jadi maknanya walaupun hujan lebat tapi kita nak berjalan pergi kepada masjid tu tak kena hujan. Tak kena hujan, seperti setengah-setengah jalan tu ada setengah-setengah lorong tu pada pihak kerajaan dia buat bumbung. Jadi kita berjalan mengikut lorong itu, jadi walaupun hujan lebat tapi tak kena hujanlah kitanya. Maka sekiranya kalau begitu tidak diuzurkan pada meninggalkan jamaah. Walaupun hujan terlebat tetapi kita berjalan pada kat lorong-lorong, pada kat jalan-jalan, lepas tu di jalan itu ada bumbung, maka sekiranya kalau kita pergi itu maka tidak jadi kena hujanlah kita. Seperti duduk di rumah yang banyak-banyak lapis tu, yang sebelah bawah tu ada surau. Sebelah atas tu rumah banyak, sebelah atas, lepas tu sebelah bawah tu ada surau. Maka sekiranya kata kita keluar daripada rumah kita pergi pada surau tu tak kena hujan walaupun hujan lebat sekalipun, maka itu tidak dikira kata uzur lah. Seperti setengah-setengah bangunan yang tinggi-tinggi yang besar-besar tu, sebelah bawah tu ada tempat, ada surau masalah, tempat jemaah di situ. Ada masjid kat bawah masalah. Sekiranya kata kita keluar daripada rumah kita tak kena hujan, jadi hujan macam tak hujan lah, kita tak langsung tak kena hujan, maka itu tidak diunsurkan. Jadi pendek katanya itulah asalnya kembali kepada kesusahan ke tidak. Maka sekiranya kalau hujan lebat sekalipun tetapi kita berjalan, boleh berjalan mengikut jalan yang teduh, maknanya tak ditipai oleh hujan lah, maka itu tidak ada unsur. Dan titik air atap rumah pada jalan uzur juga. Dan titip air atap, yakni bumbung rumah, atap rumah yakni bumbung rumah pada jalan yang kita nak pergi pada surau, pada masjid, itu dikira kata uzur juga. Walaupun hujan dah tidak ada. Walaupun hujan dah tidak ada, tetapi air kat bumbung-bumbung pada jalan-jalan yang kita air yang ada yang kita kita nak berjalan pergi kepada masjid, kepada surau mengikut jalan, tetapi jalan itu kat tepi-tepi rumah. Maka di jalan itulah betul dengan hujung atap, hujung bumbung rumah orang kampungnya, penduduknya. Sekiranya kalau hujan dah berhenti tetapi air itu masih bertitik lagi, sekiranya kalau kita berjalan tu akan basahkan pakaian kita, maka dikira kata uzur juga. Sebab air bumbung, air yang turun daripada bumbung itu boleh jadinya air itu tidak suci. Sebab atas bumbung tu boleh jadi ada taib burung merpati ke masalah.
Sekiranya kalau kena hujan itu, setengah orang tu dia terasa segan apabila kena air titik daripada bumbung di dekat tengah-tengah jalan. Maka itu pun dikatakan uzur juga. Itu maksudnya, dan titik air atap rumah, jadi selepas pada hujan. Mana hujan dah berhenti, tetapi air kat bumbung tu masih duk turun lagi. Sekiranya kita lalu akan menitik kena kepada kita, itu dikira kata uzur juga. Itulah yang pertama, ialah hujan. Kalau kita katanya kebetulannya dia hujan ni nak jadi uzur sekiranya kalau orang tak tunggu. Contohnya apabila masuk waktu zuhur, ketika masuk waktu zuhur tu orang yang ada kat tepi masjid, tepi surau tu dia boleh pergilah sembahyang jemaah kat surau kat masjid tu. Sebab dia tu tidak basah, tetapi rumah kita ni jauh. Rumah kita jauh, apabila kita nak pergi pada sembahyang jemaah itu tentu ditipai oleh hujan, maka itu dia katanya uzur. Tetapi kalau orang tunggu, apabila turun hujan, contohnya apabila masuk zuhur, hujan turun lebatnya masalah, maka orang di masjid, orang di surau tu dia tunggu nanti hujan berhenti, maka mulai azan, mulai qomat. Maka ketika itu hujan dah tidak ada, maka tidak ada uzur lah. Jadi maknanya kebetulannya hujan turun pada ketika mulai sembahyang. Begitu. Jadi hujan yang jadi uzur tu ialah hujan yang kebetulan pada masa sembahyang. Maka begitu juga Jumaat. Jumaat masalan katanya kebetulannya apabila masuk waktu Jumaat itu hujan turun lebat. Kita nak pergi tak bolehlah sebab basah. Tetapi apabila hujan turun pada awal-awal waktu Jumaat tu, pada pihak imam masjid Bilal di masjid tu, dia tunggu. Tunggu boleh setengah jam ke 1 jam ke, apabila hujan berhenti dia mulai baca khutbah, maka itu wajiblah kena pergi. Sekiranya kalau kebetulan dengan masa sembahyang. Habis itu kalau Jumaat kita katanya musim hujan tu, daripada awal semenjak pagi sampai petang pun tak habis hujan, maka itu dikatanya uzur lah. Itu yang pertama, ialah hujan yang membasahkan pakaian, itu dikira katanya uzur sebab jadi kesusahan sembahyang dengan keadaan pakaian yang basah. Jadi susah banyak perkara lah. Pakaian kita pun basah, membasahkan masjid surau pula. Kalau kita pergi dengan keadaan hujan, begitulah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula, dia katanya lumpur, selut yang tiada disentusakan berlumur di bawah kaki dan kain dengan sebab berjalan. Keduanya setengah daripada sebab-sebab yang jadi uzur meninggalkan sembahyang jemaah dan jemaah ialah lumpur. Lumpur, selut mana sama. Ini berat daripada hujan lagi. Kesusahan kita nak berjalan, dalam keadaan jalan itu penuh dengan lumpur atas selut, maka ini lebih berat nisbah susahnya, lebih berat daripada hujan lagi. Sepatutnya diuzur jugalah. Lumpur ataunya selut dipanggil yang tiada disentusakan, tapi kait. Kat jalan tu berselut, kat jalan tu ada lumpur yang menggugurkan, yang jadi uzur pada ketinggalan sembahyang jemaahnya, ialah dikait katanya yang tiada disentusakan, mana tak selamat. Tak selamat berlumur, yakni kenalah lumpur itu di bawah, jadi sebelah bawah. Sebelah bawah, di bawah kaki, mana kaki sebelah bawah, dan kain, yakni kain sebelah bawah. Berlumur itu dengan sebab berjalan. Memanglah sebab lumpur atas selut tadi tu dia ada kat jalan-jalan. Sekiranya kalau kita berjalan pergi
kepada tempat sembahyang berjemaah seperti surau dan masjid itu akan terkenalah lumpur itu pada kaki kita dan pada pakaian kita yang sebelah bawah. Maka barangkalinya boleh jadi nak bawa kepada licin jalannya, susah kita nak berjalan. Boleh jadi nak jatuh, nak apa, sebab jalan tu licin, selut tu banyak, maka itu pun dikira katanya uzur juga. Tapi kira katanya tidak ada jalan lain yang boleh mengelak daripada jalan itu. Hanya ada satu jalan saja. Kalau kita nak pergi kepada surau atau pada masjid, maknanya kepada tempat sembahyang jemaah, ada satu jalan saja. Dan jalan hendak nak pergi kepada surau itu penuh dengan selut, penuh dengan lumpur. Sekiranya kalau kita berjalan tu tak selamat daripada kena pada kaki kita, cuma pada kaki kita kena pada kain kita sebelah bawah, katanya tak selamat kita daripada licin. Jatuh rebahnya, itu maka itu dikira kata uzur. Sekiranya kalau tidak ada jalan lain. Maka sekiranya kalau ada jalan lain boleh kita mengelak daripada begitu tadi, daripada terlumur tadi tu, maka tak uzur juga. Artinya selut tu ada juga tapi tak banyak sangat. Kita boleh elak-elakkan jalan kat tepi-tepi itu selamat. Tidak kena, tidak apa. Maka itu tidak jadi uzur juga. Itu masa dululah. Sebab sekarangnya kita dah itu ada semin, ada apa kat jalan. Ada tal, ada semin tu, jadi jaranglah lumpur itu nak jadi keuzuran pada meninggalkan sembahyang jemaah. Itu yang kedua. Ketiga, panas yang sangat. Ketiga, uzur yang ketiga ialah panas, cuacanya panas yang sangat. Panas yang sangat. Panas yang sangat ini, kalau mengikut Imam Ramli, dia kata tak kira waktu malam, waktu siang. Kalau mengikut dalam kitab Tufah, dia katanya, mengikut Ibn Hajar, dia katanya panas ini tertentu dengan waktu zuhur saja. Jadi panas yang sangat, yang menyakiti dengan dia ni, kalau mengikut Ibn Hajar, dia katanya tertentu dengan waktu zuhur saja. Jadi panas yang jadi uzur ketinggalan sembahyang jemaah itu ialah sembahyang zuhur saja. Maknanya kalau sembahyang lain seperti asar, maghrib, isya, subuh, walaupun panas sangat tak jadi keuzuran. Itu diisi Ibn Hajar. Adapun diisi Ramli, dia kata semata-mata tak kiralah waktu siang ke waktu malam, sembahyang zuhur ke atau sembahyang waktu lain daripada zuhur, sekiranya ada panas, cuacanya panas yang menyakiti, dengan sebab panas itu, maka jadi uzur kesemuanya. Dia katanya panas yang sangat, cuaca panas sangat. Panas tu setakat mana yang menyakiti dengan dia. Jadi susah, jadi menyakiti, jadi penat, jadi apa macam-macam lah. Dengan sebab panas itu kita nak berjalan tu sekiranya tidak ada teduh, tidak ada apa, maka jadi kesusahan. Jadi kesusahan kita berjalan pergi kepada tempat sembahyang jemaah. Sebab tu dia kalau mengikut Imam Ramli tu macam mana, panas juga waktu asar, waktu maghrib, waktu isya tu dia cuacanya panas. Kalau kita duduk kat rumah tu, barangkali dalam rumah tu dia udaranya tak panas, tetapi kalau kita pergi, contohnya kalau tempat itu tidak ada apa dia, tidak ada dinding, tidak ada bumbung, tempat sembahyang jemaah di suatu tempat itu dia ada sekadar dinding saja atau ada sekadar tiang saja. Aturannya di tempat dibuat likungan gitu saja. Tidak ada bumbung, tidak ada dinding. Sekiranya kalau kita sembahyang di situnya jadi panas. Tak boleh nak tahan, menyakiti, menghilangkan khusyuk, menghilangkan sepenuh khusyuk, maka jadi uzur lah.
Sebab tu jadi di si Imam Ramli itu kalau waktu asar sekalipun. Tetapi kalau panas sangat menyakiti, menjadikan susah kepada orang sembahyang jemaah, maka itu dikatakan uzur juga. Lebih-lebih laginya pada masa kita sekarang tu binaan-binaan masjid surau tu tertutup. Dinding dia, pintu dia, tingkap dia tu tertutup. Sekiranya kalau tidak ada elektrik tu, nak pasang kipas pun tak boleh, nak pasang aircon pun tak boleh. Maka sekiranya kalau waktunya waktu panas, musim panas, sekiranya kalau tidak ada aircon, tidak ada kipas tu nak sembahyang tak boleh, berpeluh, jadi menghilangkan khusyuk. Kalau sekiranya kalau putus elektrik kat surau, kat masjid tu putus, jadi tak boleh nak pasang kipas, tak boleh nak pasangkan aircon. Kalau kita sembahyang di situnya, jadi apa dia? Jadi berpeluh, jadi hilang khusyuk kita, maka boleh kita nak sembahyang kat rumah. Itu jadi keuzuran lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sejuk. Sejuk di sini tak kira lah waktu malam. Ittifaq ulama katanya sejuk tak kira waktu malam, sejuk pada waktu siang. Sejuk yang sangat yang masyakkah dengan dia, yang jadi susah, yang menghilangkan khusyuk atau yang menghilangkan sempurna khusyuk pada sembahyang. Maka kalau sejuk sangat, kita nak keluar daripada rumah untuk nak pergi ke surau tu, kalau cuacanya sejuk sangat, sejuk tu sangat jadi kesusahan. Kita pakai pakaian baju dan yang tebal-tebal pun, dah ada sarung tangan, dah ada pomos seperti duduk kat tempat yang turun salji, jadi susah lagi untuk kita nak berjalan, tak boleh nak tahan dengan sejuk dia. Kalau duduk dalam rumah tu boleh tahan lah, sebab tak kena angin, tak kena apa, tak sejuk lah sangat. Tetapi kalau kita keluar kat rumah tu masih sejuk sangat, sehingga katanya tak khusyuk kita sembahyang. Maka itu jadi uzur juga. Tak kira salji turun ke tak turun. Kalau turun salji itu masuk dalam bab hujan. Tapi cuacanya jadi sejuk sehingga jadi masyakkah, kesusahan, menghilangkan khusyuk kita pada sembahyang jemaah. Jadi pendek katanya macam kata tadilah, keuzuran semuanya kembali kepada masyakkah yang menghilangkan khusyuk. Sebab kenapa begitu penting sangat? Itu kita bayangkan kepentingan khusyuk di dalam sembahyang. Setiap-tiap perkara yang menghilangkan khusyuk atau mengurangkan khusyuk, tak jadi sepenuh khusyuk, maka adalah jadi keuzuran kesemuanya. Sebab itulah orang sakit, dia tak kuasa berdiri, itu setakat mana katanya tak kuasa berdiri. Kiranya kalau dia berdiri itu menghilangkan khusyuk atau menghilangkan sempurna khusyuk, maka tak wajib dia berdiri pada sembahyang fardu, maka boleh dia nak duduk. Begitu juga masalah sembahyang, kita dia dalam kitab fiqh dia kata sembahyang tu sunat kita tidak pejamkan mata. Sunat kita sembahyang, apabila kita sembahyang, sunat jangan pejam mata, dan sunat kita sembahyang dalam cerah. Jadi makruh kita sembahyang dalam gelap, sekiranya kalau ada lampu lah. Sekiranya ada lampu boleh kita pasangkan. Makruh kita sembahyang dalam gelap. Kalau kita mata nampak, tidak buta, makruh kita pejamkan mata dalam sembahyang. Tetapi sekiranya kalau pejam mata dalam sembahyang itu lebih khusyuk daripada kita buka mata, kalau kita sembahyang dalam gelap itu lebih apa dia? Lebih khusyuk daripada kita sembahyang dalam cerah, maka aulanya, sunatnya kita sembahyang pejam mata atau sembahyang dalam gelap. Untuk apa? Bertambah khusyuk. Sekiranya kalau bersamaan gelap dengan cerah, kita sama, khusyuk sama. Kita pejam mata dengan tak pejam mata tu sama pada khusyuk. Maka sunatnya kita jangan pejam mata, sunat kita sembahyang dalam cerah. Sebab apa? Sebab sembahyang dalam keadaan pejam mata, barangkalinya najis ada kat depan kita, kita tak nampak, tak boleh nak jaga daripada najis. Begitu juga kalau dalam gelap, boleh jadinya ada tak cicak ke apa dia,
Kita tak boleh nak jaga sebab kita tak nampak. Sebab tu sembahyang dalam cerah artinya buka mata itu lebih selamat daripada kena najis. Lebih terjaga pada kena najis. Tetapi kalau lebih khusyuk kita pejam, lebih khusyuk kita malam sembahyang dalam gelap, maka aula pejamlah. Afdal dalam gelap lah. Sebab tu nak menunjuk katanya khusyuk dalam sembahyang itu penting sangat. Sebab khusyuk itu adalah ruh bagi sembahyang. Nah. Itu yang ke berapa? Dah ke apa? Yang keempat. Yang kelima pula, gelap yang sangat pada malam atau waktu subuh. Kelima, setengah daripada keuzuran gelap yang sangat. Gelap ni memanglah pada malam atau subuh. Gelap pada waktu subuh, pada nak pergi pada sembahyang subuh, dan pada malam ialah maghrib atau isyak. Sekiranya kalau gelap tu sampai mudarat, kita nak jalan dalam gelap tu tak tahu jalan kat mana, takut nak jatuh ke nak apa, tak nampak benda-benda yang ada batu, tak boleh nak berjalan, takut kena duri, kena apa, ada ular, ada apa kat jalan tu, jadi bahayalah. Kita berjalan dalam gelap tu jadi kira katanya bahaya sebab tak nampak jalan. Sebab masa dulu tu alat-alat nak mencerahkan jalan tu kurang. Maka sekiranya kita berjalan tidak ada alat, mana-mana alat yang boleh menyuluhkan jalan, mesti kalau nak pergi sembahyang berjamaah itu berjalan dalam gelap, maka itu mudarat. Maka jadi kira katanya uzur juga. Tak pergi sembahyang jemaah tu tak makruh, artinya tak lepas, artinya tak berdosa kalau fardu kifayah. Keenam, sakit masyakkah hadir sertanya yang menghilangkan sempurna khusyuk. Yang keenamnya ialah sakit. Tak kiralah sakit dengan sakit tu dengan cara mana sakit, jenis mana-mana pun tak kiralah. Sakit dengan sebab penyakit ke, atau sakit dengan sebab ada kelukaan ke masalan, katalah sakit tu melekat pi kedua lah, sakit dengan sebab penyakit. Artinya sakit dengan sebab umpama kena pisau, kena apa, sakit dengan sebab kelukaan. Begitulah. Sakit masyakkah, mana yang jadi susah, yang menyusahkan. Hadir yakni datang ke tempat sembahyang berjemaah. Hadir yakni datang ke tempat sembahyang berjemaah sertanya serta sakit. Jadi kita sakit, kita nak pergi dalam keadaan sakit itu jadi susah payahlah. Jadi susah payahlah terhadap kita, sakit lagi, nak berjalan pergi pada surau lagi, susah payah. Maka itu menghilangkan apa dia? Sakit itu menghilangkan sempurna khusyuk. Sekiranya kalau kita sembahyang pun tak khusyuk. Kalau kita pergi, kalau kita sembahyang kat rumah tu jadi selesa lah sikit. Kita sembahyang kat rumah, selesa, sempurna khusyuk kita. Tetapi kalau kita usaha berjalan tu dalam keadaan kita sakit, menyebabkan kita sembahyang kat surau, kat masjid tu jadi tak sepenuh khusyuknya. Boleh jadinya kalau kita sembahyang seorang diri kat rumah tu, kita boleh ambil sekadar yang wajib-wajib. Yang sunat ringan-ringan saja. Tetapi apabila kita pergi sembahyang kat jemaah, kat surau, kat masjid tu, boleh jadi kena pakai masa lama. Jadi menghilangkan khusyuk kita. Jadi pendek katanya sakit, sakat mana sakit, jadi keuzuran boleh tinggalkan sembahyang jemaah, itulah sakit yang jadi susah payah, jadi kesusahan untuk nak datang kepada tempat sembahyang berjemaah kalau ada sakit begitu. Jadi masyakkah susah dia tu sakat mana susah dia? Masyakkah dia yang menghilangkan sempurna khusyuk. Yang menghilangkan sempurna, tengok dia cakap, yang menghilangkan sempurna khusyuk. Dia tak kata menghilangkan khusyuk.
Dia tak kata menghilangkan khusyuk, dia kata menghilangkan sempurna khusyuk. Maknanya sakit yang masyakkah ini yang jadi susah, yang menyusahkan tadi tu sakit yang menghilangkan khusyuk. Maknanya tidak ada langsung khusyuk. Satu. Yang keduanya khusyuk ada juga tapi tak sempurna. Itu menghilangkan sempurna khusyuk, mana khusyuk ada juga tetapi tak sempurna. Kalau kita sembahyang seorang diri kat rumah, sempurna khusyuk. Jadi boleh khusyuk banyak pada ni lagi lah, boleh khusyuk tinggi pada ni lagi lah. Sekiranya kalau kita sembahyang seorang diri kat rumah, kita boleh khusyuk tinggi lagi. Tetapi kalau kita usaha pergi berjalan, pergi kepada surau, kepada masjid bersembahyang berjemaah tu, jadi kurang sangatlah khusyuk kita. Sebab duk tunggu, duk tunggu imam tu panjang juga bacaan dia. Maka jadi susah payahlah begitu. Maka itu dikatakan uzur. Begitu juga sembahyang jemaah. Kira begitu juga. Maknanya sakit yang masyakkah yang jadi susah, kita nak datang kepada tempat sembahyang jemaah itu, sakit mana? Sakit yang susah tu kira katanya menghilangkan sempurna khusyuk. Begitulah. Dan jika tiada maharus, ia akan duduk pada sembahyang fardu sekalipun. Dan jika tiada maharus, ia sakit tadi akan duduk pada sembahyang fardu sekalipun. Itu dia nak cerita katanya sakit yang jadi uzur ketinggalan sembahyang jemaah itu ringan daripada sakit yang boleh duduk dalam sembahyang fardu. Begitu. Jadi dia masalahnya kita maklum bahasanya sembahyang fardu wajib berdiri kalau kuasa berdiri. Kalau tak kuasa berdiri maka boleh duduk. Kita sembahyang dalam duduk. Sekiranya kalau kita kuasa berdiri maka wajib kena berdiri. Itu kalau sembahyang fardu lah. Maka sekiranya kalau tak kuasa berdiri maka boleh kita nak duduk. Sakat mana kira kata tak kuasa berdiri? Ialah menghilangkan khusyuk. Menghilangkan khusyuk kalau kita sembahyang dalam berdiri, menghilangkan khusyuk atau menghilangkan sempurna khusyuk. Tetapi masalah katanya sakit yang menguzurkan sembahyang jemaah di sini, sakit walaupun tak sampai tahap boleh menguzurkan berdiri. Sakit begini wajib kena berdiri lagi. Tetapi jemaah dah gugur dah. Contohnya kalau kita katanya kalau kita berjalan pergi kepada masjid, jadi maknanya menghilangkan khusyuk, sempurna khusyuk kita. Menghilangkan sempurna khusyuk kita. Tetapi kalau kita sembahyang di rumah, contohnya kita boleh sembahyang berdiri. Walaupun tak boleh nak duduk lagi, ada sakit juga tapi boleh kita sembahyang berdiri lagi. Maka wajib kena berdiri. Jadi setengah-setengah masalah tu jadi bukan katanya sakit yang menggugurkan yang jadi uzur pada ketinggalan sembahyang jemaah ini sama dengan sakit yang jadi uzur pada duduk pada sembahyang fardu. Dia tak sama. Bahkan sakit yang jadi uzur pada sembahyang jemaah ini, pada tinggal sembahyang jemaah ini ringan daripada sakit yang jadi uzur pada berdiri pada sembahyang fardu. Contohnya waktu kita demam, dia ada pening kepala, dia ada sakit kepala masalah, tapi demam kitanya tak kuat sangat. Tetapi kalau kita kalau kita berjalan pergi kepada masjid tu bolehlah. Kalau itu pun rasa sikit-sikit saja. Tetapi kalau kita nak sembahyang dalam keadaan berdiri tu rasa macam nak jatuh. Dia pening dia apa tu, maka boleh nak duduk. Jadi pendeknya sakit yang menggugurkan sembahyang jemaah, sakit yang jadi uzur pada meninggalkan sembahyang jemaah, dia rendah daripada sakit yang boleh duduk dalam sembahyang
fardu. Begitu. Jadi maknanya sakit itu walaupun tidak memboleh, tidak mengharuskan duduk dalam sembahyang fardu, tetapi boleh meninggalkan sembahyang jemaah dah. Rendah dianya. Tetapi kalau sakitnya berat, sembahyang jemaah pun tak boleh duduk. Sembahyang berdiri pun tak boleh, memanglah begitu. Tapi setengah-setengah sakit tu, sekadar katanya tak boleh pergi pada tempat sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah, tapi nak berdiri itu boleh lagi. Maka wajib kena berdiri. Jemaah tak payah pergi. Begitu ya. Sembahyang jemaah tak payah pergi, tapi berdiri sembahyang wajib kena berdiri lagi. Itu menunjuk katanya tak sama, sakit itu peringkat dia tak sama. Habis di situ. sebab itulah dia sakit yang mengharuskan duduk tu setengah katanya sakit yang menghilangkan khusyuk saja. Sakit yang menghilangkan khusyuk saja, sekiranya kalau kita berdiri akan tak kalau kita berdiri, sembahyang berdiri itu tak khusyuk. Bolehlah kita duduk. Tapi setengah katanya berdiri itu kalau menghilangkan khusyuk, kalau menghilangkan sempurna khusyuk, boleh kita nak duduk. Begitu. Dan tiada uzur sakit kepala yang sedikit dan demam yang ringan. Ini sama dengan sembahyang jemaat. Dia katanya tiada uzur, mana tak jadi uzur. Dengan sakit kepala, mana tak jadi keuzuran dengan sebab sakit kepala atau pening kepala masalah. Yang sedikit. Yang sedikit. Dengan sebab dia tu dengan sebab sedikit dan demam yang ringan. Demam juga tetapi tak kuat sangatlah. Adalah panas-panas tubuh tu adalah pening kepala tu adalah sakit kepala tu adalah sikit-sikitnya. Jadi maknanya sikit sakat mana sikit, ringan sakat mana ringan. Sekiranya kalau kita pergi sembahyang berjemaah tu tak jadi tak menghilangkan sepenuh khusyuk. Jadi macamnya sikit-sikit saja. Kalau itu maknanya kalau demam tu kita tak mandi lagi lah. Kita tak berani nak mandi lah sebab ada demamnya. Tetapi jadi macam biasalah setengah orang tu dia buat kerja dia apa tu. Jadi demam yang ada juga ada sikit-sikit kat badan tu tak jadi keuzuran. Dengan sebab sedikitnya, dengan sebab ringannya dikira macam tak ada demam, dikira kata tak ada sakit. Dengan sebab ringan dianya, dengan sebab ringan demam, dengan sebab sedikit sakit kepala tadi tu dikira katanya tidak ada sakit, tidak ada uzur. Sebab sikit sangat, jadi macam kata tadi demam tu kalau kita kira tu tak berani nak mandi lah. Sebab masih ada demam lagi, tapi tak ada mengapa pun kita boleh jalan pergi sana-sana, naik motor, naik kereta tu boleh lagi lah. Maka itu tidak jadi keuzuran. Dengan sebab ringan dia seolah katanya tidak ada demam. Maka samalah dengan sakit lain-lain sekalipun, sakit perut ke masalah, artinya ada lukaan tetapi tak begitu sangat, luka kena pisau ke, tak jadi keuzuran, tak jadi masyakkah, bolehlah kita pergi. Itulah beberapa perkara yang jadi uzur kita meninggal sembahyang berjamaah. Dengan maknanya dengan sebab ada uzur tak jadi makruh kalau sunat muakkad, tak jadi haram kalau kata fardu kifayah kalau kita tak sembahyang berjamaah di tempatnya. Kemudian katanya ketujuh bertolak-tolak hadas. Kita akhir di situ dulu. Ketujuh bertolak-tolak hadas. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana